Ini contoh. Ini bahasa dunia sebenarnya. Ini bahasa yang digunakan di dunia yang popular. Bahasa Inggeris nombor 1, diakhiri dengan bahasa Indonesia, bahasa Melayu nombor 10 bahasa dunia. Sebenarnya kita tak tahu. Bahasa dunia ini masuk semua bahasa ini, namun popularnya bahasa dalam internet adalah bahasa Inggeris, bahasa Cina, bahasa Sepanyol, bahasa Arab, Portugis, nombor 6. Kenapa? Aktif orang Malaysia dengan orang Indonesia ni. Lagi ngapain ya? Allah. Kan? Ni, nombor 6. Perancis, Jepun, Rusia, Jerman. Cuba pusing balik tengok. Negara maju duduk kat bawah. Nampak tak? Negara-negara maju duduk kat bawah. Kita ni yang maju juga ke depan, membawa istilah bahasa nombor 6. Dapatlah kira top 10 lah kita kan. Baguslah ni, top 10. Dan senarai. Ini bahasa yang banyak digunakan dalam internet. Ini bahasa dunia. Yang popular di dunia. Berarti dua-duanya bahasa Melayu ada di situ. Jadi berarti penggunaan bahasa Melayu ini, kalau kita silap guna, rugi. Sebab apa? Kita ada pengguna dalam dunia berbanding dengan bahasa-bahasa lain. Jadi kenapa kita nak ketepikan bahasa yang indah ini? Kerana kita ada pengguna khusus dalam bahasa Melayu itu. Bukan terhad. Ini yang saya cuba nak sampaikan kepada tuan-tuan dan puan, pada adik-adik saya semua. Jadi di sini menampakkan bahawa bagaimana dominasi Indonesia dengan bahasa Melayu dan juga dominasi bahasa Inggeris ini berlaku sedemikian. Kenapa? Bahasa Inggeris memang berlaku demikianlah. Kenapa? Internet mereka yang mulakan dulu. Maklumat dalam internet kebanyakan dalam bahasa Inggeris. Mereka yang mulakan dulu. Cuba orang Melayu atau orang Malaysia buat internet dulu. Semuanya kerja bahasa Melayu. Itu antara perkara yang boleh menyumbang ke arah itu. That's why kenapa bila di BP ke, you punya KBS ke, mengatakan bahawa hantar artikel, hashtag, itu untuk menggalakkan bilangan bahasa Melayu dalam internet itu. Jadi kalau hashtag itu, janganlah hashtag yang perkataan-perkataan tak sampai bahasa. Hashtag bahasa yang betul. Supaya menambahkan bilangan bahasa dalam rangkaian internet. Kita gunakan bahasa yang tepat untuk kita menghasilkan maksud yang tepat. Supaya ianya menjadi satu populasi dunia bahawa hidup majunya bahasa satu bangsa. Ini perkara dipanggil soft power. Bukan lagi kita bawa kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, minta maaf orang Dewan ya. Bukan kita bawa kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, kita bagi pada orang. Zaman sekarang tidak. Kita menghantar bahasa tersebut. Sebagai contoh saya kena orang Jepun, saya akan tulis selamat pagi, baru ohayo gozaimasu. Dia faham, selamat pagi itu ohayo gozaimasu. Sama juga. Bila kita tulis bahasa Inggeris, good morning, selamat pagi. Jadi mereka akan faham secara automatik bahawa selamat pagi itu good morning. Sebentar Pak Cik, kami ada sedikit komentar. Silakan saja rakyat Malaysia memanfaatkan bahasa Indonesia di media sosial dan internet. Sekarang ini dunia bebas dan terbuka. Tapi, kalau mau memberi label bahasa Indonesia dengan Melayu, hal itu tidak mungkin dan tidak ada gunanya juga. Bahasa Indonesia dan bahasa Melayu sudah amat berbeda. Di internet, jutaan kosakata atau kata kunci dari bahasa Indonesia sudah tertanam puluhan tahun. Akan sulit juga bahasa Melayu menandingi bahasa Indonesia. Media Inggris BBC saja tidak menerjemahkan beritanya ke bahasa Melayu, tapi bahasa Indonesia. Dari segi ekonomi digital dan ekonomi kreatif, Indonesia juga amat potensial. Aplikasi berbahasa Indonesia pun akan lebih disukai orang Indonesia. Di era digital, bahasa Indonesia akan semakin kuat sebagai motor penggerak kebudayaan dalam arti luas, penggerak peradaban Indonesia. Nah, Malaysia terserah Pak Cik. Malaysia mau pakai bahasa Inggris, mau terus pakai bahasa Melayu, atau mau beralih ke bahasa Indonesia. Itu saja komentar kami, silakan melanjutkan Pak Cik. Kita lihat apa yang berlaku. Ini bahasa yang ada di Malaysia dengan Indonesia. Siapa nak baca untuk saya? Ada mikrofon ke? Boleh baca untuk saya? Ada benda. Dibaca apa? Anak buah saya, 2 orang terpengaruh sama YouTuber Indonesia. Diorang ni tiada bapak dari kecil. Jadi beginilah ini ceritanya.
Disuruhnya emak diorang berlaki baru. Cari laki Indonesia mesti diorang bilang, bertuah punya budak, dia mahu bapa barunya orang Indonesia. Serius lagi anak-anak, senang betul diorang minta-minta macam minta ayam goreng. Astaga, kenapa anak-anak sekarang? Nyamai je udah. Okay. Now kita cuba buat analisis, boleh? Okay. Yang pertama, dari segi bahasa. Berapa banyak bahasa Melayu kita jumpa kat situ? Berapa banyak bahasa Melayu? Cuba tengok. Anak buah saya 2 orang terpengaruh sama YouTuber Indonesia. Di mana bermulanya bahasa Indonesia? Sama YouTuber Indonesia. Okey, kalau bahasa Melayu kita terpengaruh dengan YouTuber Indonesia. Diorang ni tiada bapa dari kecil. Diorang tu siapa? Mereka. Depa. Dulu kita guna depa kan? Lepas tu guna diorang. Bahasa ini, dari segi bahasa kita nampak ada percampuran Indonesia dengan bahasa Melayu. Siapa yang suka Indonesia ni? Mak dia ke anak dia? Sebenarnya. Mak dia ke anak dia yang suka Indonesia ni? Nampak gayanya mak ni hari-hari tengok sinetron ni. Kalau ni caranya kan? Dan yang kita cuba rasa sikit dalaman di sini, ekspresi diri, perkongsian emosi, cerita peribadi secara. Dengan kata lain, begitu terbukanya seolah-olah kita merasakan bahawa semua orang ni kenal kita. Semua orang ni rapat dengan kita. Dan kita paparkan imej kita pada perkataan dalam sosial media. Hari ini suka. 10 tahun akan datang. Mak, saya jumpa dekat internet lah mak. Ni mak punya WhatsApp kena berhati-hati. Bukan sekarang. Kita bercakap tentang akan datang apa akan berlaku. Bahasa yang kita guna pakai. Bukan sekarang. 5 tahun akan datang bila anak kita di sekolah rendah mula pandai mencari bahan. Terjumpa. Di short screen kan di mana-mana. That's why kenapa kita kena jaga kesantunan dalam bahasa. Kita menjaga bagaimana untuk memastikan agar nilai bahasa kita dapat kita jaga dengan baik. Terima kasih ya guys sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Tetap sehat dan semangat. Sampai jumpa lagi.